Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni ada satu berita yang semalam aku dah tengok. Dia teknikal sikit lah Bukan teknikal sikit, teknikal banyak lah. Dan lebih teknikal apabila dibawa oleh Rafizi lah. Nanti Rafizi bawa pula aku nak debat pula. Aku bukan penentang atau aku bukan pembangkang. Macam aku jelaskan dalam video-video lain, aku adalah orang kerajaan yang membangkang kerajaan dari dalam. Bukan bererti aku pembangkang. Jadi apa yang disebut ini adalah benda-benda yang bagi aku ada kerisauan. Contoh macam ni. Rafizi kata pengkalan data padu takkan tukar pemilikan data peribadi. Aku pun fikir apa pengkalan data padu ni? Kan? Jadi bila aku baca ni kan, Menteri Ekonomi berkata sebarang perkongsian data bersepadu dalam pengkalan data pusat atau padu yang akan dilancarkan tak lama lagi akan dipermudahkan oleh perjanjian antara semua agensi. Rafizi berkata pemilikan data peribadi individu juga kekal dikawal oleh undang-undang yang mengawal setiap agensi dan jabatan. Pempunya atau pemilik data ini telah pun ditentukan oleh akta-akta. Jadi dari segi tuan punya data adalah agensi-agensi kerajaan yang diberi kuasa mengikut akta masing-masing. Sebab dia kata dulunya itulah sebab kita tak boleh nak sepadukan. Kerana setiap agensi kata akta ini akta saya punya. Saya tak boleh kongsi dengan sesiapa. Data padu dengan padu, okey. Pemilikan itu boleh berubah. Itu dengan padu pemilikan itu tidak berubah. Pemilikan data masih dikawal selia oleh akta dan agensi masing-masing. Pom panjang-panjang korang bacalah. So apabila aku menyebut tentang data ni, aku rasa ada sikit kerisauan aku dalam pengurusan data. Jadi aku sembang dengan kawan aku tadi malam, dia kata pengkalan data yang dah sedia ada dekat DOSM ni, dia orang mungkin integrate semula, begitulah. Cuma akan ada advantage kepada tim yang bangunkan macam Data MySejahtera. Yang aku concern daripada semalam benda ni ialah tentang siapa vendor yang akan mengendalikan apps ataupun sistem ni. Mereka ada akses besar kepada data ini berbanding Data MySejahtera. Kalau Data MySejahtera di-collect daripada data personal setiap orang yang mengisi maklumat-maklumat peribadi, dia tetap tidak integrate. Betulkan aku bukan faham, tapi aku tak faham lagi bila dia nak buat benda macam ni dan akhirnya dikendalikan oleh vendor. Percaya cakap aku. Dan MySejahtera juga ada isu tentang data breach. Apa lagi lah benda yang macam ni. Dan apabila dibaca panjang-panjang aku sembang tadi malam, aku tanya dia adakah Invoke terlibat dalam pengendalian data ni. Jadi dia kata kawan ni, geng-geng ni kata company ni semua third party vendor. Tapi data-data ni siapa jadi kerajaan boleh akses lah. KKN sekarang boleh akses MySejahtera. Isu kebocoran data adalah pihak vendor nanti. Jadi aku dengan kawan kata yang kerisauan kita ialah data kita dibocorkan. Sekarang ni dunia yang begitu canggih ni, kita belum nampak kerajaan kita Malaysia mempunyai kekuatan untuk berlawan dengan teknologi yang semakin lama semakin tak terkawal. Contohnya AI. Yang AI sekarang ni pembaca berita pun dah AI, macam-macam dah AI. Kita pun tak tahu siapa orang, siapa bukan. Jadi bila kita ada pengkalan data bersepadu begini, okey, sebenarnya aku sokong. Bagus. Secara positifnya, data padu ni adalah bertujuan untuk memberikan satu gambaran yang lebih jelas bagaimana maklumat tentang orang-orang tertentu yang dikatakan golongan sasar boleh tercapai. Maksud dia kalau lepas ni kita nak bagi subsidi, kita nak bagi bantuan, mereka ada data silang, cross data yang bagi aku apa yang padu buat ialah lebih efisien. Maksudnya lebih telus berbanding dengan sebelum ini. Berbanding yang kita tulis, kita isi borang. Bagus padu ni. Maknanya kalau ada subsidi, ada bantuan, dia directly, dia terus pergi kepada golongan sasar. Itu bagus. Tetapi setiap kali ada benda baik, tetap ada benda yang tak baik. Yang harus dikaji dengan begitu teliti. Apabila kita nak buat sesuatu yang sangat besar, contoh nak bagi subsidi direct. Aku orang yang pakai subsidi, jadi aku tak boleh dapat subsidi diesel. Aku orang yang pakai diesel, so dia berkata orang yang pakai diesel, aku tidak akan dapat subsidi diesel. So bila kita cross data, aku tak akan terima.
Sebab aku bukan nelayan, aku bukan pekebun, aku bukan apa yang menggunakan diesel secara subsidi. Jadi aku tak akan terima. Baguslah benda tu. Tapi aku concern tentang Amerika yang begitu canggih, advance pun sistem dia orang tu boleh digodam. Data kena curi, okey? Jadi kata brother aku ni, kerajaan kena invest lebih untuk cyber security lah. Zaman sekarang perang alam cyber ni lebih bahaya sebenarnya. Data-data kita macam contoh Along lah sendiri, boleh akses data rumah kita kat mana, siapa kawan kita dalam Facebook, siapa apa. Ini data breach yang kerajaan belum pernah selesaikan. Jadi pada aku, apa kata selain daripada membuat integrated data padu ni, tolong cyber security dan juga agensi-agensi yang terlibat untuk memberi lebih tumpuan kepada scammer. Kerana kita harus lemahkan dulu musuh yang sedang mencari jalan menggunakan data-data yang kita ada, termasuk data kerajaan. Itu belum aku sebut. Vendor ni nanti memanglah akan ada perjanjian. Dia akan ada sign dengan NDA dan kalau dapati dia bocorkan data, dia boleh dipenjara, didakwa, dibawa Akta Perlindungan Data Peribadi. Tapi kita boleh bersedia dulu sebelum kita go big. Tengok dulu ancaman-ancaman kita, selesaikan ancaman-ancaman tu dulu, at least mengurangkan ancaman. At least kita ada plan A, B, C, D jika ancaman ni masuk. Jangan nanti bila dah kena hack sistem, bila dah kena itu, kita tak ada plan. Dan data kita dah pun dibocorkan. Jangan main-main ya. Aku antara orang yang tak takut sangat tentang data sebab aku banyak berkongsi data aku di dalam borang-borang online dan macam-macam. Tapi ada orang yang tak ada account bank pun, tahu tak? Takut data dia diceroboh. Jadi dah Fizi, janganlah terlalu excited mengumumkan perkara-perkara begini sebelum melihat lebih jauh tentang bagaimana kita nak mengekang kemarahan pembocor data, scammer ataupun orang-orang yang menggunakan data ini sebagai bahan untuk mereka menindas rakyat. Niat kita baik, kita nak cross data, kita nak integrated data untuk menyalurkan bantuan terus kepada orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang terkesan, orang-orang yang dalam kesusahan. Tapi jangan kerana kegilaan kita untuk buat perkara itu, nanti data kita dibocorkan, digunakan pula oleh orang-orang lain untuk scam orang yang gajinya baru 1,000. Orang susah sebenarnya adalah tumpuan utama scammer kerana mereka adalah orang yang sangat memerlukan duit dan mereka sanggup melaburkan duit untuk dapat duit yang lebih. So, itu yang kita concern. Aku tak pandai, aku tak ada nak sebut tentang itu dan ini, cuma aku melahirkan rasa kurang senang. Itu belum termasuk data kita dijual kepada pihak ketiga, spy, musuh-musuh di luar sana, kan? Jadi tolong tengok kerisauan rakyat, sekurang-kurangnya perkukuhkan cyber security dulu. Pada aku lebih suka kalau kerajaan sekarang memberikan peruntukan yang banyak kepada cyber security. Kerana dunia kita hari ini dunia yang telah pun dikuasai oleh robot, dikuasai oleh komputer. Jadi kita menulis di borang dah tak guna. No need. Sekarang cuma cop jari, scan mata, scan your face, kau dah dapat dah semua data yang kau nak. Jadi senang cerita, padu ni adalah sangat bagus dengan konsep yang mahu ditampilkan oleh Menteri Ekonomi untuk memberikan bantuan ataupun menyalurkan terus dalam bentuk apa pun kepada golongan sasar. Dan data silang atau cross information ini akan banyak membantu. Tapi ingat juga YB Menteri bahawa padu ini juga boleh digunakan untuk ke jalan yang salah. So, terima kasih kerana memberikan komitmen untuk membantu rakyat secara terus kepada segolongan sasar. Tapi please take note kepada security matter yang nanti boleh menjadikan kebaikan kepada keburukan. Okey, saja. Thank you YB Rafizi. Jangan marah aku cuma nak cakap tu. Take note, kawan-kawan kita pun dah aku beritahu. So, terima kasih. Kan bantu rakyat tapi please tolong jangan sampai rakyat susah kerana benda-benda macam ni. Bye-bye. Assalamualaikum.